عليه online. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan kuliah kita seperti biasa di bulan Ramadan yang mulia di atas talian. Mudah-mudahan pertemuan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama dalam mempelajari dan mengulang kaji satu tajuk pelajaran berkenaan dengan hari akhirat, iaitu tajuknya ialah As-Sirat. As-Sirat berarti titian. As-Sirat berarti titian yang kita semua akan meniti di atasnya apabila kita pergi ke alam akhirat nanti. Sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan pada kita berkenaan dengan hari kiamat. Di antara peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat nanti ialah kita akan meniti di atas titian siratal mustaqim, titian sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan juga bahawa kita di antara takut dan juga kita harap. Takut, kita bimbang akan ditimpa oleh musibah masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua harapkan kita akan selamat dan kita akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi kita, umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapat berkat daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi sirat ini ada sifatnya, dan bagi orang yang melalui di atas titian sirat ini ada keadaan-keadaannya. Kalimah as-sirat dalam bahasa Arab berarti at-tariqul wadih, jalan yang terang lagi nyata. Sirat di akhirat ialah, apa dia sirat? Sirat di akhirat ialah satu jisrun mamdudun ala matni jahannam ya'buru alaihi al-awwaluna wal-akhirun. Sirat ini ialah satu jambatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Ini neraka jahannam, ada jambatan di sebelah atas dia untuk dilalui oleh semua orang. Semua daripada kita akan meniti di atas titian sirat ini. Sebab di bawah sirat ini adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata wa in minkum illa wariduha. Setiap daripada kamu semuanya akan menuju ke sana. Menuju ke mana? Ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajji alladhina taqaw. Kemudian akan menyeberangi, akan selamatlah di kalangan orang-orang yang bertakwa itu. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kami akan tinggalkan orang-orang yang berdosa itu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala untuk beberapa lama. Jadi sahabatku yang dikasihi sekalian, maka setiap daripada kita akan meniti di atas titian sirat
Kita doakan semoga kita selamat. Kalau saya buat gambaran daripada hadis-hadis yang saya baca berkenaan dengan sirat, bolehlah kita katakan begini. Ini padang mahsyar. Ini padang mahsyar. Kemudian kita pergi, kita bertemu dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita jumpa neraka Allah Taala, lubang yang begitu dalam. Lubang yang begitu dalam, darakat, lubang yang dalamnya ke bawah begini. Di atasnya itu ada satu jambatan. Jambatan ini dinamakan sirat. Selepas daripada kita meniti ini, kita akan bertemu dengan satu kawasan yang lain. Kemudian barulah kita akan bertemu dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga adalah bentuk yang tinggi, darjat-darjat yang begitu tinggi, ya. Jadi sebab terjumpa hadis menyebut lil jannati darajatun walin nari darakatun. Bagi syurga itu ada darajat yang tinggi, manakala bagi neraka Allah itu ada tingkatan-tingkatannya ke bawah yang begitu dalam. Jadi di atas titian, di atas belakang neraka jahanam itulah kita akan meniti, kita akan melaluinya pada hari akhirat kelak. Baik. Apa dia sifat sirat? Sifat sirat ini ialah sirat adalah satu jambatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Ahaddu minas sayfi, ianya lebih tajam daripada pedang. Ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Wa adaqqu minas sya'rah, lebih halus daripada rambut. Alaihi hasakun kasyawkis sa'dan, alaihi di atasnya, atas sirat tadi ada hasakun. Hasak maknanya duri yang kecil, asyaukus saghir, seperti mana syaukis sa'dan, seperti mana syauki as-sa'dan, seperti mana duri pokok sa'dan. Dia pokok sa'dan ni kawan-kawan, dia kalau kita dalam bahasa Kelantan lah, daripada gambaran disebutkan oleh ditulis oleh orang Arab pada kitab mereka berkenaan dengan syaukus sa'dan. Dalam bahasa Kelantan kita boleh terjemuh, kalaulah dia tu tajam, mungkin tuan-tuan kenal sejenis buah yang melekat di kain kita. Kalau kita jalan jam itu dalam kampung, dia jumpa sejenis buah yang melekat di kain kita, kita panggil buah puluk. Buah puluk ni tuan-tuan, dia jumpa kain orang, jumpa baju orang, mesti dia melekat. Tapi melekat tu kalau kita bukan duri, dia kena ganti kulit dia tu dengan duri. Jadi pokok yang kecil, pokok macam benda bulat yang kecil tapi mempunyai duri yang banyak, tu nama dia syaukus sa'dan. Baik. Nama dia syauku as-sa'dan. Jadi buah yang berduri, itulah keadaannya, duri yang ada di atas mata pisau, atas titian sirat tadi. Lebih halus daripada, lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Di atasnya ada duri yang halus seperti syaukis sa'dan. Kemudian ada kalalib, wa kalalibu takhtifun nas. Ada kalalib. Kalalib ni dia kalau kita sebut dalam bahasa dalam bahasa kita gini, mata kain. Mata kain. Iaitu kalalib ni ialah satu besi, satu tongkat yang hujung ni dia betul. Kalau tuan-tuan tengok orang kait buahnya, dia ada galah tu, hujung tu dia krekok gitu. Jadi dia krekok di sini, apa kerja dia? Kerja dianya ialah dia akan menyangkut segala perkara. Segala benda hadut lalu ke atas titian sirat tu tadi, yang tajamnya lebih daripada pedang, yang halusnya lebih daripada rambut, yang dia ada duri, ada pula penyangkut-penyangkut yang akan menyangkut orang yang meniti di atas titian sirat itu. Takhtifun nas. Tuluhu syahrun. Panjangnya sirat ini kalau ibarat perjalanannya berbulan-bulan. Taghasyahu zulmah. Ianya ditutupi sewaktu kita berjalan itu dalam keadaan kita ni gelap. Qala sallallahu alaihi wasallam pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Tsumma yu'ta bil jisri
fayuj'alu baina zahrai jahannam. Kemudian dibawa dengan jisir, yakni dengan titian sirat. Kemudian dijadikan ia di atas belakang neraka jahanam tadi. Qulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal jisru, apakah jisir itu ya Rasulullah? Qala madhadatun mazillatun alaihi khatatif wa kalalib wa hasakatun mufaltahatun laha syaukatun uqaifa takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan. Qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu balagani annal jisra adaqqu minas sya'rah wa ahaddu minas sayfi, muttafaqun alaih. Jadi kawan-kawan semua, dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut, dengan ada penyangkut dan sebagainya, ada duri-durinya, maka yang dikatakan seperti pokok sa'dan itu, maka itulah hadis yang menyebut pada kita berkenaan dengan sifat kepada titian sirat tadi. Kata Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, balagani annal jisra, sampai khabar kepada aku apa yang aku belajar, annal jisra, bahawa jisir itu, titian sirat itu, adaqqu minasy'arah, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di manakah letaknya sirat? Melalui di atas titian siratal mustaqim ini, tuan-tuan, selepas daripada kita terima buku amalan, daripada Allah dan ditimbang akan amalan kita, selepas kita terima segala syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minum daripada kolam air, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kolam Kautsar, haudu tadi, dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum dan sebagainya, maka selepas selesai belaka sesi ini, barulah kita akan meniti di atas titian sirat, akhir sekali baru masuk neraka ataupun akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kesudahan kita di akhirat, kita hanya ada dua destinasi sahaja. Satu destinasi fariqun fil jannah, satu puak akan masuk syurga, dan satu puak lagi adalah wa fariqun fis sa'ir, satu puak lagi akan masuk neraka sa'ir. Baik kawan-kawan sekalian, adakah orang-orang yang kafir pada Allah akan melalui di atas titian sirat ini? Manusia pada hari kiamat nanti bermacam-macam jenis. Ada orang yang beriman, ikhlas imannya kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu golongan. Golongan yang kedua ialah munafiqun, golongan yang munafik. Dan golongan yang ketiga lebih bahaya lagi, yang menentang Allah taala, golongan musyrik, yang menyembah Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, fa ammal musyrikuna, adapun orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang menduakan Allah taala, fa innahum la yamurruna 'ala sirat. Mereka ini sahabat sekalian tidak melalui di atas titian sirat, wa innama yaqa'una fin nari qabla wad'i sirat. Bahkan mereka ini terus terjun dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sebelum diletakkan akan sirat ini. Jadi kata ulama, wa yamurru 'ala sirati kullu man intasaba ila al-Islam. Akan meniti di atas titian sirat ini bagi setiap orang yang menisbahkan dirinya kepada agama Islam. Manakala orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini akan terus masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan meniti atas titian sirat ini adalah orang yang beriman pada Allah dan juga orang-orang yang munafik pada Allah. Orang munafik satu, orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla satu.
Puak-puak yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla ni gak bakit lepas berlaku hisab, berlaku semua sekali untuk tahu gerik neraka dia ni. Neraka puak kafir ni berapa bintang bawah sekali. Bintang bawah ni bintang paling mahal, bintang di atas ni bintang kohoreng. Nak tahu gerik mana ni Tuhan hisab juga puak-puak kafir. Puak kafir dia kena hisab, kemudian dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang mukmin dia hisab untuk dia masuk syurga Allah dengan segala darjat-darjat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita duduk di hospital lah tuan-tuan. Duduk hospital ni ada hospital sedap, ada hospital tak sedap. Ada sakit belaka tapi gak macam-macam lah. Orang kaya dia masuk pakar perdana, orang sesak dia tunggu masuk hospital kerajaan. Supaya itulah juga orang pergi ke neraka Tuhan pun dia ada gerik juga. Gerik mu kapi kuat laju, mu duduk gerik ni. Kalau mu ni orang Islam, mu ni kapi mu buat baik, mu duduk gerik ni. Jadi seksaknya lagu tu keadaan dia. Baik. Lagu mana dengan orang munafik? Orang munafik dengan sirat ni lagu mana? Orang Islam akhir sekali. Orang yang ikut pada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada orang ikut sengati. Iman dia pada Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan manusia ni juga adanya orang-orang yang buat dosa, buat maksiat pada Allah Ta'ala. Ada juga di kalangan manusia ni tuan-tuan orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tulqa alaihimuz zulmah qabla al-jisri. Puak-puak munafik ni. Munafik ni tuan-tuan ada dua jenis munafik. Ini kena faham. Pertama dia munafik akidah. Munafik akidah ni maknanya dia sendiri tu dia kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya dia berlakon luar ni jadi Islam. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan golongan-golongan munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak ni sahabat-sahabat sekalian, dianya luar saja nampak Islam tapi dalam perut dia ni kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu munafik akidah. Ada sejenis munafik lagi dia panggil munafik dari segi amalan. Munafik amalan ni macam mana? Katalah tuan-tuan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, bila dia bercakap dia berlawak. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji dia mungkir. Dia bercakap dia berlawak, dia berjanji dia mungkir. Wa idza tumina khana, dan bila diberi amanah maka dia akan khianat. Ni tuan-tuan orang panggil munafik juga, tapi munafik dari sudut amalan. Orang Islam yang ada sifat lagu tu dia ambil perangai orang munafik, letak di dia, tapi dia masih lagi Islam. Tak sama dengan munafik hak tadi. Munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik ni tuan-tuan, dia ni hati dia tu kafir dengan Allah Ta'ala. Tak masuk Islam pun, cuma dia menzahirkan Islam. Kalau kecek bahasa Kelantan, puak-puak cari makan. Gitu. Baik. Kemudian puak-puak ni diletakkan, dilalui di atas tiang sirat ini dalam keadaan gelap. Di sinilah tuan-tuan akan diberikan cahaya mengikut iman dan juga amal. Waktu kita meniti atas tiang siratal mustaqim ini, Allah Subhanahu wa taala akan beri cahaya kepada kita, kita boleh meniti mengikut keadaan. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, aina yakunun nasu yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, faqala hum fi zulmati dunal jisri, rawahu Muslimun. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, cerita, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apabila hari di langit dan bumi yang lain ini bertukar, di manakah manusia pada hari itu? Kata Nabi, antaranya hum fil zulmati dunal jisr, mereka berada dalam keadaan yang gelap. Jadi tuan-tuan semua, kita meniti tiang sirat ini keadaannya gelap. Maka bila kita nak meniti, berbezalah di antara orang yang beriman dengan puak-puak munafik. Munafik dengan cara dia, orang beriman dengan cara dia. Orang beriman mendahului puak-puak munafik. Orang beriman duduk depan, puak munafik duduk kedia-kedia belakang.
wa yufsalu bainahum, dan dibentingkan di antara orang beriman dengan puak munafik ni tuan-tuan, dengan benteng yang menegah puak-puak munafik ni daripada sapa kepada orang yang beriman tadi. Jadi esok lagi di akhirat kita akan pisah dengan orang munafik. Munafik duduk suku, orang beriman duduk suku. Maka Tuhan letak di antara orang munafik, orang beriman tadi, letak satu pintu, satu dinding yang menghalang mereka daripada mereka ni sapa. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Ingatlah wahai Muhammad ketika mana orang-orang munafik lelaki dan perempuan yang sedang meraba-raba dalam gelap gelita pada hari kiamat berkata kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang kafir, tuan-tuan semua, orang munafik dalam keadaan gelap gelita. Orang mukmin ni pula cerah. Jadi kita nak gelap, kita nak cerah, tengok baik. Kita nak semua ni biar kita jadi jalan dalam keadaan cerah. Jaga baik-baik iman anda, iman kita semua pada Allah Subhanahu wa taala. Kata puak munafik pada puak-puak yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami biar kami ambil sedikit daripada cahaya kamu. Hei orang yang beriman pada Allah, tunggulah kami ni nak tupai cahaya sikit lagi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Qila rji'u wara'akum, lalu puak beriman jawab, oi, balik ke dunia lah, cari cahaya di sana. Faltamisu nura, dan carilah kamu cahaya di sana. Faduriba bainahum bisurin lahu babum batinuhu fihi rahmah. Maka Tuhan pun buatlah satu benteng, satu tembok yang membezakan di antara apa dia ni puak Islam dengan puak-puak munafik tadi. Jadi puak Islam di sebelah dinding ni mendapat rahmat, dan sebelah luarnya pula dan dapat neraka Tuhan, azab-azab siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa zahiruhu min qibalihi al-azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Pada saat itu mereka yang munafik menyeru orang-orang yang beriman, alam nakum ma'akum, tidakkah kamu kami dunia dulu bergaul dengan kamu, bersahabat dengan kamu? Ngaku saya dah. Pasal apa nampak orang beriman cerah molek, dia puak munafik ala gelak, dia pun jawab, alam nakum ma'akum, tidakkah kami duduk bersama kamu di dunia dulu? Qalu bala, jawab orang beriman, betul. Akan tetapi kamu telah binasakan diri kamu dengan perbuatan munafik, dan kamu telah menunggu kebinasaan umat Islam, dan kamu pula ragu-ragu terhadap perkara-perkara agama, serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong kamu untuk mencapai maksud kamu. Jadi seksa orang kafir ni tuan-tuan, dia pakat nak tunggu, orang munafik nak tunggu tupai cahaya daripada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata orang munafik duduk dalam gelap, orang beriman duduk dalam keadaan cerah. Jadi orang-orang yang beriman pada Allah ini tuan-tuan, ni titik yang seraknya,
dia mengikuti akan cahaya Al-Quran dan cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita orang beriman pada Allah dikurniakan cahaya pada hari akhirat kelak untuk membuka segala kegelapan-kegelapan kita, dan diteguhkan pendirian kita ni duduk di atas titian sirat ini daripada tergelincir di atas sirat tadi. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, kita boleh tengok pada hari akhirat lagu mana keadaan orang beriman pada Allah. Dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-12, Allah Taala kata, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Ketika engkau melihat orang-orang yang beriman pada hari kiamat, lelaki dan perempuan, cahaya iman dan amal saleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan, serta dikatakan kepada mereka, berita yang menggembirakan kamu pada hari ini, kamu akan beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kawan-kawan, kita meniti di atas titian siratal mustaqim. Orang berimannya di sebelah depan dia tu ada cahaya Al-Qurannya, ada cahaya sunnah Nabinya, sebagaimana amalan yang kita buat atas dunia. Semakin kuat kita pegang dengan Al-Quran, semakin kuat kita pegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin teranglah cahaya kita waktu kita meniti untuk pergi ke syurga Allah Ta'ala. Manakala puak munafik, dia tak boleh tumpang cahaya orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala letakkan tutupan di antara orang beriman dengan puak-puak kafir tadi, maka menitilah mereka ini dalam keadaan gelap gelita. Nah, adapun orang-orang yang munafik pada Allah, mereka berpaling daripada cahaya Al-Quran dan mereka tidak ikut akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini, maka mereka pada hari kiamat duduk bergelumang dengan kegelapan. Sebagaimana mereka telah mengharamkan cahaya Allah untuk mereka di dunia, maka Allah juga mengharamkan cahaya Allah untuk mereka di hari akhirat kelak, di mana mereka dikumpulkan dalam keadaan yang cukup gelap dan mereka gigi meniti pun gelap. Akhir sekali tuan-tuan semua jatuhlah bobak-bobak dalam neraka Tuhan, jatuh belobok dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi puak-puak munafik minta cahaya daripada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman kepada Allah Ta'ala kata, mana klik ke dunia semula lah, nak kau cahaya kat puak-puak demo. Sebab apa? Sebab dunia tempat mencari cahaya, bukannya di sini. Tuhan buat sekatan di antara puak munafik dengan puak-puak yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala tadi. Bagaimana kita orang beriman ini? Adakah kita mendapat satu cahaya yang sama? Semua orang ni sama belaka? Asalkan dia Islam juga, adakah dia dapat cahaya ni serupa je? Antara orang yang kuat beriman, yang jauh dengan Allah, yang bertakwa dengan Allah, dengan orang Islam semaya celak-celuk tarawih tak cukup lah mana ni? Adakah seksa tuan-tuan dapat cahaya yang sama? Kata ulama, dia kata, bila kita lalu atas titian sirat ini, setiap manusia diberikan cahaya. Orang mukminnya cahaya dia seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hadis melihat Allah Subhanahu wa taala, fayatajalla lahum yadhaku fayantaliqu bihim wa yattabi'unah wa yu'ti kullu insanin minhum munafiqun aw mu'min nuran. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada setiap manusia ini cahaya. Cahaya summa yattabi'unah. Kemudian diikut punya cahaya itu ala jisri jahannam kalalib. Di atas pelakon neraka jahanam itu ada kalalib, ada penyakut-penyakut dia, wa hasakun, ada duri-durinya. Ta'khudhu man Allah, yang akan mengambil, yang akan mengait siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Summa yutfa'u nurul munafiqin.
kemudian dipadamkan akan api puak-puak munafik. Tu hawi api dia, kemudian api puak munafik ni padam. Api orang mukmin ni pula nyala. Summa yanju al-mu'minun. Kemudian orang beriman pada Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia akan cerah dengan cahaya dia tadi. Fatanju awwalu zumratin wujuhuhum kal qamari lailatal badri sab'una alfan la yuhasabun. Maka golongan yang pertama akan selamat pada hari akhirat ialah golongan yang wajah mereka seperti bulan purnama di malam penuh punya bulan tadi. Sab'una alfan, ada 70,000 la yuhasabuna, yang mereka ini tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya depan kita orang mukmin ada cahaya, depan munafik ada cahaya, kemudian cahaya munafik dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikurniakan setiap orang mukmin itu cahaya ala qadri amalihi salih, mengikut keadaan amal salih yang dia buat. Jadi cepat ataupun lambat kita berjalan mengikut keadaan cahaya kita pada hari akhirat kelak. Jadi kalau cahaya kita tu cerah, dunia ni ikut Nabi molek, juruh molek, berimeh dengan Quran molek, kita ke jalan laju atas titian sirat. Kalaulah kita dunia ni amal salihnya tidak bagus, amal salihnya tak berapa ada, kita ke jalan dalam keadaan lambat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum man yu'ta nuruhu mithlal jabali baina yadayhi. Ada di kalangan manusia ni Allah Subhanahu wa taala bagi cahaya kepada mereka ni mithlal jabal, seperti bukit, cerah lapu dia depan dia ni serupa dengan bukit, besarnya cerahnya dia ni. Wa minhum, ada di kalangan mereka diberikan cahaya fauqa dzalik, lebih daripada cahaya bukit tadi. Ada di kalangan mereka diberikan cahaya mithlun nakhlah biyamini, wa minhum man yu'ta duna dzalika biyamini. Ada orang Tuhan bagi cahaya dia serupa dengan dahan benda je, kecil saja di sebelah kanan dia. Ada orang kecil lagi. Kemudian ada orang Tuhan bagi cahaya dia ni tuan-tuan, nuru yu'ta, diberikan cahaya dia ni fi ibhami qadamihi, pada ibu jari kaki dia. Yudhi'u marratan wa yudfi'u marratan ukhra. Yudhi'u marratan wa yudfi'u ukhra. Tu hawi cahaya ke dia ni sahabat semua. Duduk di ujung kaki, nyala sekejap, mapus sekejap. Nyala sekejap, mapus sekejap. Idza adha'a qaddama qadamahu. Bila nampak cahaya, bila bercahaya dia pun melangkahlah. Wa idzan tafa'a qama, bila lampu kaki dia tu mati maka dia pun berdiri. Qala fayamurru wa yamurruna 'ala sirat, maka mereka akan lalu atas titian sirat tadi. Jadi orang hak lampu dia seperti bukit besar, depan dia nampak molek, dia pun tisuh lari laju. Tapi kalau lah orang ni cahaya tak ada tuan-tuan semua, nak lari laju lagu mana? Supaya kita di dunia lah, kalau nak pakai lampu spotlight jalan, nak lebuh raya pakai lampu spotlight warna putih pula tu, jalan bah lari 180 200, menyebabkan penumpang dia duk zikir sama alik belakang untuk selamat laju. Pasal apa dia laju? Sebab dia punya cahaya dia terlalu terang. Ada pun orang yang lampu motor dia hidup belai mapuh belai, hidup belai mapuh belai, hidup sikit mata mati, lepas tu hidup mati. Waktu hidup dia jalan, waktu dia lampu tu mati dia tidak jalan. Maka begitulah keadaan kita. Kita harap Allah Ta'ala bagi pada kita semua cahaya, kita boleh lari dengan laju atas titian sirat. Tuan-tuan semua, akhir sekali sampailah kita ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut bahawa orang yang beriman pada Allah Ta'ala ini, di saat dia lalu tadi tuan-tuan semua, maka dia berdoa kepada Allah biar cahaya dia terang ni. Apa dia berdoa? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah,
innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkaulah ya Allah amat berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi tuan-tuan semua duk pakai doa belaka kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semuanya selamat pada hari akhirat kelak, boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik, bila kita meniti ni tuan-tuan perlu kepada cahaya. Ya, cahaya inilah yang akan menyampaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala tadi. Orang-orang yang menyeberangi titian sirat ini ada 3 kumpulan manusia. Ya? Lagu mana? Yang pertama, orang Islam dia akan selamat. Orang Islam dia akan selamat. Manakala orang munafik dia meniti juga tapi tidak selamat, dia masuk neraka Allah. Yang ketiga, orang yang terus dia masuk neraka Tuhan. Ada satu pihak, tuan-tuan semua, laju dia, laju masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sejenis manusia. Ada jenis yang kedua ni tuan-tuan semua, slow sikit. Ada jenis yang ketiga ni lama sikit. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa taala menyebut satu hadis, yudha'u as-siratu baina dhahranai jahannam ala hasakin ka hasakis sa'dan thumma yastajizu an-nas fanajin musallamin wa makhdujin bihi thumma najid wa muhtabasin bihi wa mankusin fiha. Allah tabaraka wa taala a'lam. Baik, maknanya ialah orang-orang yang menyeberangi atas tiang sirat ini ada 2-3 jenis. Pertama, an-naji as-salim, orang yang berjaya selamat daripada azab dia. Ni orang yang selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua-tua semua dia selamat juga, tapi dia ni luka, luka cedera di tubuh dia. Yakni dia golongan yang kedua, wa makhdujun bihi thumma najin. Tapi puak ni dia selamat golongan yang kedua ni. Ada golongan yang selamat tapi musabun fi jasadihi. Dia ada ditimpa kecederaan di tubuh dia dengan terbakar. Dah api dia duduk bawah, dia duduk alik atas, nak bakar lagi. Wak-wak api menyebabkan dia berasa panas, tapi akhirnya dia selamat juga masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Golongan yang ketiga ni makdusun finnar, muhtabasun bihi mankusun fiha. Ada golongan yang ketiga ni sahabat-sahabat sekalian, dia punya api dia mati. Api dia mati, kaki dia pula tergelincir. Fayantakisu fiha iyadzan billahi minal khusran wa hasakus sa'dan. Jadi tuan-tuan semua, dia berjalan begitulah gelincir, tapi akhirnya tuan-tuan semua, hak ni terus masuk neraka, hak selagi ni selamat laju, hak yang kedua ni meniti belai, selamat belai, luka belai, hangus belai. Walau hangus macam mana pun tuan-tuan, dia masuk syurga Tuhan. Hak ni hak golongan yang selamat juga yang kedua. Yang ketiga dia tak sih. Hak ni tuan-tuan semua terus dia masuk neraka Allah Taala. Masuk meniti tegak, tak ada apa-apa lagi, jeluh, jatuh masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita bimbang sahabat-sahabat semua. Ingat balik hari kita akan meniti. Cahaya kita nak tupainya ialah cahaya seperti mana cahaya bukit yang besar, iaitu cahaya lampu yang besar menerangi di hadapan kita semua dah. Dan tuan-tuan harus ingat bahawa duri-duri di atas titian sirat ini kabirul hajmi, dia punya saiz dia adalah besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa fi jahannam kalalib mithlu syauqis sa'dan. Dan pada neraka jahanam itu ada kalalib, ada penyakuk-penyakuk seperti pokok duri sa'dan ini. Hal ra'aitumus sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Qal fa innaha mithlu syauqis sa'dan ghaira annahu la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illa Allah. Besar manakah dia punya duri, punya penyakut ini yang akan menarik orang masuk neraka Allah? Besarnya tidak diketahui oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Takhtifun nas, dia akan menyakut manusia dengan amalan-amalan mereka. Faminhum al-mubaqu baqiya bi'amalihi
wa minhu awil muthaqu bi amalihi wa minhumul mukhardalu awil mujaza aw nahwahu. Macam-macam manusialah tuan-tuan semua dah lalu negak. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Ada yang tenggelam jatuh, ada kekal duduk di atas tu, berjalanlah ia perlahan-lahan, akhirnya sampailah dia ni ke atas ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dari segi kelajuan? Tak ada segi cahaya dia, segi kelajuan pula. Berbeza kelajuan di atas tiang siratal mustaqim ini mengikut keadaannya, mengikut kuatnya cahaya. Cahaya tadi kuat, nampak luah, fayasiru mereka lalu. Sebab itulah Nabi kita sebut dalam hadis, Nabi sebut keadaan mereka sewaktu mereka berjalan. Faqala was-siratu kahaddis sayfi. Nabi kata sirat itu seperti tajamnya mata pedang. Dahdun mazillatun yuqalu lahum umdu ala qadri nurikum. Dah lah halus, dah lah tajam tuan-tuan semua, gelincir pula, ada penyakut dan sebagainya. Nabi kata lalulah kamu ikut qadar cahaya kamu. Jadi ada orang dapat cahaya banyak, ada orang dapat cahaya, ada orang dia punya laju dia tu seperti angin. Ada orang dia punya laju dia tu seperti bintang yang berkelip. Yang ni jalan koh. Ada orang yang melaluinya dengan begitu laju. Ada orang yang macam-macam keadaannya. Apa asas dia? Asasnya ialah mengikut amal yang kita buat tadi. Betullah tuan-tuan semua, kita kena ingat molek. Ingat molek tak? Bila mereka sapa seperti sana belaka masuk ke syurga Tuhan ni, duduk sebelah sana, qalu alhamdulillahilladzi najjana minki ba'da an aranaki. Dia kata apa? Alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan kami daripadamu wahai api neraka. Wahai api neraka, lepas Tuhan tunjuk kepada kami, laqad a'tana ma lam yu'ti ahadan. Allah Ta'ala wi kepada kami satu nikmat ya Tuhan tak wi lagi kepada seorang pun sebelum daripada ni. Dia tengok tuan-tuan kita semua. Soalan saya ialah, bapa Tuhan tunjuk neraka kepada orang walaupun dia masuk syurga? Tiap-tiap kita ni ke tuan-tuan ada belaka tempat di neraka Tuhan. Kecuali kemudian Tuhan ganti tak? Tuhan ganti. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian apa dia ni selamatlah oleh orang-orang yang bertakwa. Semua ikan neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Summa nunajjil ladzina taqaw. Setiap orang ni tuan-tuan semua orang Islam, dia pergi juga ke neraka. Dia meniti juga. Kemudian dia nampak tempat dalam neraka hak dia. Tapi Tuhan ganti tempat yang baik. Kenapa? Kerana kata ulama untuk menambahkan lagi manusia rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nak syukur pada Allah? Sebab dia tengok, oh ni tempat aku di neraka. Kalau aku jahat, syukurlah aku kepada Allah Taala dengan nikmat Tuhan wi kat aku, dengan aku beriman kepada Allah Taala, dengan aku jadi orang jauh atas dunia, maka Tuhan ganti tempat di neraka itu dengan tempat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita semua ni kita community tapi ikut cahaya amalan kita. Sebab tu atas dunia ni tuan-tuan, buat seperti mana hak diamalkan oleh ulama-ulama dan juga salafus salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Tirulah Nabi, tirulah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tirulah ulama-ulama kita beramal seperti mana hadis hak Nabi kita nak. Lagi tu. Dan orang yang pertama meniti atas titiang siratal mustaqim ini kawan-kawan sekalian, bila dia meniti atas titiang siratal mustaqim, Nabi kata orang mula-mula hak lalunya aku, kemudian umat aku lalu, umat aku lalu. Wa yudrabu as-siratu baina dhahrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha. Maka jadilah aku dan juga umatku ini orang yang pertama sekali akan merentasi titiang sirat tadi. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Waktu berjalan ni Nabi kata tidak ada orang yang bercakap pada hari itu illa ar-rusul, kecuali
para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan wa da'war rusuli, doa rasulnya ialah Allahumma sallim sallim, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah aku, selamatkanlah aku. Maknanya minta selamat. Nabi kita minta selamat. Tiap-tiap orang minta selamat. Nabi kita berdoa untuk selamat. Selamat salim salim. Selamat selamat belaka. Maka tuan-tuan semua, umat Nabi Muhammad ni gilah jalan ke syurga, niti tetia siratal mustaqim, berkat doa Nabi. Insya-Allah taala kita semua akan selamat. Sebab itulah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala wi nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terakhir Tuhan atas, umat terawal sekali. Allah Subhanahu wa taala apa dia ni selamatkan kita, dia boleh meniti atas titian sirat tal mustaqim tadi. Baik, amal Nabi kita ni atas titian sirat ni tuan-tuan, dia berdoa untuk umat dia. Doa untuk umat dia, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ini Nabi kita ni sayang kepada umat. Dia berdoa nak bimbing kita disapa ke syurga Tuhan. Tapi tuan-tuan semua, ada sebahagian manusia ni deraka kepada Nabi, tak cara ke Nabi, deraka kepada Nabi. Patut kita negak ikut Nabi lah sahabat semua ni, ikut Nabi. Hamba pun tak reti setengah-setengah orang ni, bila kita ajak klik ikut Nabi ni, dia kata oh gitulah, dia kata ginilah. Tuhan ni tuan-tuan, dia tinggal agama Nabi ni, tinggal agama kita ni ke atas nas cukup cerah. Dak taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggal agama aku atas hujah ya cukup hebat, cukup terang-terang dah. Islam ni agama paling mudah untuk orang faham. Apa setengah orang ni tuan-tuan jadi mayuh dengan agama. Apa pun tak reti. Duk fikir-fikir manusia ni bapa duk mayuh dengan agama. Agama lah benda paling mudah. Sebab kehidupan kita ni tuan-tuan semua, apa ni Tuhan buat fitrah kita ni suka dengan agama. Agama ni mudah ya, bukannya payah. Semudah niat puasa. Begitu ya. Niat puasa bukan payah. Kita hal hati kita pagi tadi, hamba nak puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah Taala. Mudah ya. Bukannya payah. Puak-puak kita ni jadi mayuh belaka. Kadang-kadang sedih benar kitanya, hak Nabi tak suruh, kita kalau ribu buat. Hak Nabi suruh, kita tak buat. Hak Nabi ajar, kita tak sikut. Bila orang kata mari ikut hak Nabi ajar lagu ni, ni mu ni puak-puak lain pula. Jadi masalah puak-puak kita ni. Kita kena buka fikiran kita ni, biar kita boleh ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo-gapo nak buat ni kan, Nabi ada model, rule of model. Maknanya gapo-gapo nak tiru Nabi, bini tiru Nabi, tanggungjawab rumah tangga tiru Nabi. Sepuluh ni molek ni pun buat kita mesti PKP ni. Jadi tu email di rumah. Tak. Email terawih di rumah. Alhamdulillah. Macam-macam reaksi lah. Ada orang baca tehah pun lekat, ada baca hak ketar pun ada, takut macam-macam dah. Tapi kita Alhamdulillah lah tuan-tuan semua. Kita buat latih lah diri kita. Ni lah mesti nak berlatih. Nak ikut Nabi nya. Setengah orang jatuh, tambah ni ikut Nabi ustaz. Gapa dia bini dua. Lepas tu buat email terawih, bini email tu lelaki alik belakang. Masya Allah. Mana boleh lagu tu tak? Tak boleh lah kita. Dah bini ikut Nabi. Email terawih pun serupa ikut Nabi lah. Kita ni tuan-tuan semua dah. Orang kata biar ikut Nabi duduk. Mayat biar molek. Ni email terawih pun takut. Email terawih. Bukan payah email terawih. Baca Al-Fatihah agak. Projek pada keratan video saya tu. Tak? Benda mudah ya. Al-Fatihah. Lepas tu ambil surah-surah pendek. Kita baca. Quran besar ada. Ambil Quran besar letak depan. Nak baca surah gapo. Ambil hak munasabah kita baca, hak kita ingat dah tegak letak depan. Takut bini tak tahulah, bini nak tegur tak boleh. Bila bini tanya mana abang Quran besar depan, demo jawablah kau bini demo tu. Kalau kawin salah tentu demo tak boleh tegur. Jadi kawinlah tengok Quran depan boleh. Maya tengok Quran tak ada masalah pun. Jangan tengok telefon tu takut kita main telefon tu semua dah. Tengok Quran depan baca semaya. Ikut Nabi lah makan minum. Ni boleh puasa ramai orang tak ikut Nabi juga. Makan bazir. Dia pergi beli barang kedai tu gak siapa ke bazir nah. Tengok sesok ni boleh menjejaskan anda punya cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ni. Baik kawan-kawan semua. Jadi bila titian sirat ni tuan-tuan semua, Nabi kita berdoa, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah.
Nak selamatkan kita ni tuan-tuan. Ni hak mahal lagi ni. Bila kita meniti tepak yang halus, lepas tu pula tuan-tuan semua tepak halus sekara. Lepas tu tajam pula dia punya mata pisau. Lepas tu gelak pula. Dah lah gelak tuan-tuan. Ada penyakut nak kait pula kaki kita ni. Titian sirat ni, ulang sekali lagi. Lebih tajam daripada pedal, lebih halus daripada rambut. Ada pula duri-duri penyakut. Ada penyakut nak sakut kaki kita ni biar jatuh neraka Tuhan ni tuan-tuan semua. Dalam keadaan gini kita perlu kepada pengimbang. Apa dia pengimbang yang boleh mengepit kita untuk jalan dengan selamat? Meniti atas titian siratal mustaqim ini. Ada di sana amalan-amalan yang kita buat yang menjadi pengepit kita, pengapit kita untuk kita berjalan betul kita pergi ke syurga Tuhan ini. Setengah amalan ni tuan-tuan dia hadir di sisi siratal mustaqim. Ia beri manfaat kepada orang yang melaluinya. Di antara amalan ini adalah ar-rahim wal amanah. Ar-rahim awal amanah. Dua amalan yang menjadi pengapit disebut oleh nabinya yang akan duduk di pinggiran sirat. Taqumani jambatayis sirat. Berdiri kedua-duanya di pinggiran sirat ini yaminan wa shimalan. Ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tursalu al-amanatu war-rahimu fataqumani jambatayis sirati yaminan wa shimalan. Maka diutuskan amanah dan juga rahim berdiri kedua-duanya di pinggiran sirat yaminan wa shimalan, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Baik. Dua amalan ini adalah pertama sekali ialah ar-rahimu. Ar-rahim maknanya kita berhubung silaturahim dengan orang. Jangan sekali-kali kita ni balah dengan orang. Orang nak balah dengan kita tu cerita dia. Orang tak sedar kecek dengan kita, tu cerita dia. Tapi kita sendiri jangan kita mulakan untuk tidak bertegur sapa dengan sesiapa. Orang tak setuju dengan kita. Biasa, ambo ada orang tak setuju dengan ambo. Pasal dia lah, kita ni manusia dah. Mu tak setuju, saibu ni sudut ni. Hak ni tak setuju sudut ni. Itu awak punya cerita. Tapi saya memulakankah ataupun awak yang memulakan? Kalau dia mula, kita tegur dia. Dia tak jawab, kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mula, kita lah kena mulakan dengan minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benar rahim, kita kena berhubung. Ada setengah orang ni tuan-tuan, dengan mak pak pun dia balah. Nak meniti wah, nak esok sirat hari akhirat. Dengan mak ayah dia balah. Tak kecek, pak mati. Ada orang cerita kambo, keluarga cerita kambo dia kata, ni ustaz dia kata, mak dia mati, sakit, mati pun tuan-tuan. Mak dia sakit, mati tak pergi. Ayah dia siapa tengok sakit tu, nampak kelibat orang, sebut nama dia. Oh, mamak kata. Rupa-rupanya bukan mamak. Siapa ayah habis hayat, anak tak pergi lagi. Nak selamat gua, nak meniti sesek. Dia mau tengok, mau kenal orang tu. Amo tengok orang tu lah ni kan, anak lari, bini pun lari daripada dia lah ni. Ada pening bengos sore. Pasal apa? Padahal dia buat kamu ayah dia gitu. Dunia tu hai tunjuk dah. Sah kena jadi pengapit kita untuk di titik-titik siratal mustaqim. Yang keduanya al-amanatu, sifat amanah. Sifat amanah menjadi pengapit kita. Ni kita lalu ikut tengah, kita lalu ikut ni, ni kita lalu ikut tengah ni. Alik ni ada rahim, alik ni ada amanah. Amanah ni tuan-tuan semua kena jaga baik-baiklah. Adamul ghadar, tidak kita khianat ke orang, tidak khianat pada harta, tak khianat pada anak-anak, tak khianat pada jawatan kita, jawatan harta anak apa ni kita punya harta, jaga molek, ambil dengan halal, belanja pun dengan halal, itu amanah. Kadang-kadang kita ni ambil asal kau boleh masuk kita, orang kita ni tak bayar macam-macam dah. Cara-cara nak boleh harta banyak tuan-tuan semua, betul-betul nipu atas dunia ni banyak. Banyak. Dalam sekenak kara orang menega ni. Sebab tu apa nak sebut orang menega tak. Dalam bab apa takut alih niti molek sesok ni. Orang menega ni tuan-tuan semua nak ayat demo. Janji lagu lain, buat lagu lain.
Hak tu yang masalah tu. Janji lagu lain, buat lagu lain. Nego bagi order. Dulu zaman itu bagi order ni pinggir. Orang kerja demuh marilah beli pinggir Al-Qara' hak ambo ni. Tiba-tiba orang mari pinggir Al-Qara'. Bukan ordernya Al-Qara' Jerman, baginya Al-Qara' Sie. Tu masalah tu. Orang panggil Al-Qara' dengan Al-Qara'. Itu keadaan dia. Orang panggil nipu. Order Jerado, mari-mari Jeradio. Tak, tunjuk rupa selipar Adidah, mari-mari selipar Abibah. Ada panggil bagai-bagai nipu belaka. Hak tu nipu hak ni. Banyak orang menipu. Nego umrah pun nipu setengah-setengah. Janji Saudia tiba-tiba pergi dengan Asia. Janji hotel 200 meter, kita duduk hotelnya 400 meter. Janji 2 orang sepilik, duduk 3 orang sepilik. Janji tu masalah tu. Janji kita lagu ni pas kita buat mari hak ni. Saudia 3,500 tiket, misalnya Asia 3,000, untuk 500, tapi janji dengan orang 3,500. Bila guana naik Asia ni, Syekh, siapa naik Asia ni janji pula Saudia. Allah makcik, ambo nyo nak kedai kursi Saudia ambo tegak nyanyo lah kambo. Tahu dah mu nyaya kena nak kau orang. Ambil 500 beza tu. Wilah kau makcik tu bukan mu janji tak serupa dengan munuk. Pun juga hotel, janji duduk Safwah, kita duduk di belakang Tanjung. Dah tahu baki beza ada, ambil pitih juga, baliklah kau makcik tu baru pagi tak kena. Tapi kadang-kadang serupa tu. Macam-macam lah, kamu tengok orang ni. Dia tak jujur. Jujur ni payah. Sebab itulah benda dua perkara ni kepik kita. Sirak kita jalan ke atas sirak ni semua, rahim duduk sebelah, amanah duduk sebelah. Dia kena amanah lah. Kita buat pitih orang. Bayarlah pitih orang tu. Apa tak saya bayar? Duit ada hutang malah bayar. Pas kita duduk joli, makan daging mahal, makan ayam mahal, kita beli kereta mahal. Tapi kita hutang orang tepek wek. Tak selamat mu seksa. Ini enggak molek. Kita kena kurang ke tempat orang gantung kita di akhirat ni tuan-tuan semua. Ni orang panggil betul-betul tidak tunaikan amanah. Nak tunaikan sebaik-baiknya, tunaikan molek. Ni tajuk sampingnya, ni amanah dengan rahim ni. Bila sebut ceritanya, kita niti titian sirak sesak tuan-tuan semua, kita duduk tengah, ada sebelah kita kiri kanan ni, rahim sebelah, amanah sebelah. Amanah tunaikan molek tu amanah harta, amanah anak-anak. Mu tak ajar anakmu dengan amanah Allah Ta'ala lagi berat. Amanah wazifah, jawatan. Orang wiki mu jawatan. Duduk pekat ni mu kena buat kerja. Duduk pekat ni mu kena buat kerja. Mu duduk alik atas ke alik bawah, supaya mu duduk alik bawah, buat kerja cara alik bawah. Mu duduk alik atas, mu cara alik atas. Mudah ya amanah kerja ni. Hak ni mandu. Hak ni tukar sapu duduk bawah. Bila hak ni mana, hak ni tukar sapu duduk bawah. Kalau nak nyapu 5 kilo, skala seorang. Skala. Tiba-tiba, orang ni nyapu 700 meter. Orang sebelah ni nyapu 1.3 kilo. Orang tanya, guna muat lagu tu? Tu kawan tu. 700 kilo tu bukan anak saudara kawan. 1.3 tu orang lain ikut kawan. Mu kawan boh. Tu kawan boh. Tu bahagian boh. Tu baru hak tu tuan-tuan semua. Hak lain, kita lebih tahu kita ni kena ke tak kena. Nak buat benda tindakan ni kena buat serupa. Kalau orang ni salah, orang tu pun salah. Ni orang ni salah, orang tu tak. Tak boleh. Dia mu kerja, bukan dia bayar gaji. Mu kerjaan bayar gaji. Mu ni hamba kerjaan bukannya. Hamba kepada orang. Tu buat jawatan. Banyak nak kecek background ni kan. Kena sebut cerita tu semua. Bahawa rahim dengan amanah. Ingat balik. Dua perkara ni akan menjejaskan benteng anda untuk meniti titian siratal mustaqim pada hari akhirat. Pertama sekali tuan-tuan semua, orang panggil gambar dia. Pertama sekali ialah kitanya ada rahim di sebelah, ada amanah di sebelah yang lain. Kita kena jalan molek kau ni, kita jaga molek atas dunia untuk kita selamat di hari akhirat kelak. Kalau kita kaca dua ni, amanah kita kaca, hak ni kita kaca, kita tidak akan selamat. Lagu mana kita nak meniti di hari akhirat kelak. Serupalah kita buat dosa banyak lah ni dak. Dosa mutu hubungan dengan orang ni banyak. Kita ni kena ambil perangai mudah kira senang basa. Jangan menyebabkan hubungan kita dengan orang terputus dan sebagainya. Kamu tengok respon-respon tuan-tuan tulis di skrin saya tu. Saya tengok tak? Saya tengok tu kenapa ramai orang tulis. Orang tulis banyak di pasal apa? Sebab benda ni isu global yang berlaku di kalangan manusia. Tiap-tiap orang puak-puak kita ada berlaku isu. Cuma kita muhasabah dirilah.
Aku lagu mana? Salah siapa? Kalau aku tak salah, aku ni dia mula balas dengan aku. Tidak dia. Kita tegur sekali, 2 kali, 3 kali. Dia tak jawab, kita serah ke dia. Atau kita serah ke dia. Kalau kita salah, kalau dia salah, kalau kita salah, kita minta maaf dengan dia. Biarlah berat mulut untuk tuan semua. Kita pergi minta maaf sekali. Dia tak maaf kita, ikut dia. Ya Allah, aku pergi minta maaf dah dengan dia. Dia tak say maaf kat aku tu. Aku serah kamu lah orang lagu ni. Nak buat mana? Itu keadaan dia, sahabat semua. Tapi kita ni kena ingat molek. Kena ingat molek. Umur kita ni umur tua-tua. Belakang dah nak mati. Belakang dah duk peraja ke nafsu kita. Tak ke mana tuan-tuan semua. Ini 2 amalan yang menjadi, ia boleh menjadi pengapit kita di atas tiada siratal mustaqim. Satunya sifat amanah, satu lagi sifat ar-rahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamat kita semua. Mulai balik hadisnya. Wa tursalu al-amanatu war-rahimu fataqumani jambatayis sirati yaminan wa shimalan. Maka diutuskan amanah dan juga rahim ini, kedua-duanya berdiri tepian siratal mustaqim ini, yamina wa shimalan, kanan dan juga kiri tuan-tuan semua. Maka kita akan selamatlah untuk kita pergi kepada maka ke syurga Allah Ta'ala atas titian siratal mustaqim tadi, dengan kita dikepit oleh 2 amalan kita yang besar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Terjumpa lagi apa dia ni pada pagi besok dengan tajuk kuliah kita yang Qisasul Mu'minin Ba'da Sirat. Bagaimana timbal balas di antara sama-sama orang beriman pada Allah Ta'ala lepas meniti siratul mustaqim pada hari akhirat kelak. InsyaAllah hari ini panjang sikit kuliah sampai sejak kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan rahmati kehidupan kita. Selamat berpuasa, banyakkan berzikir, baca pula Al-Quran, buatlah kerja yang baik-baik untuk kesejahteraan kita di hari akhirat kelak. Bertemu lagi pada jam 6.45 pada pagi besok insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.